Hai semua dan selamat pagi serta selamat kembali ke PDPR Pendidikan Moral tahun 5. Untuk hari ini kita akan belajar unit 13 iaitu kesederhanaan. Dan tajuk yang akan kita belajar adalah nikmat alam bersederhana. Okey. Sebelum itu, cikgu nak kamu semua sudah bersedia dengan buku teks dan sekarang buka muka surat 121 hingga 123 dengan buku latihan sekali. Sebelum kita mula, kita nak tahu dulu apa maksud kesederhanaan. Untuk video yang sebelum ini, cikgu juga ada jelaskan tentang definisi kesederhanaan dan contoh-contoh ayat dia. Dan sekarang kita nak imbas lagi ya. Kita nak ingat semula apa definisi kesederhanaan. Bersikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan dan tindakan sama ada dalam pemikiran, pertuturan atau perlakuan tanpa mengabaikan kepentingan diri dan orang lain. Maksudnya kamu tidak keterlaluan ketika membuat keputusan ataupun tindakan kita, sama ada dari segi kita berfikir, memberikan cadangan ataupun memberikan percakapan, dan juga dari segi gaya kita sehingga boleh menyebabkan orang terasa. Itu tidak bagus. Jadi maksudnya di sini tanpa mengabaikan kepentingan diri dan orang lain. Okey. Dan seterusnya kita nak baca dulu. Kita nak baca muka surat 121, kita baca dan fahami. Bersempena dengan sambutan Minggu Kesederhanaan, sebuah stesen radio telah memilih Ujang sebagai ikon kesederhanaan bagi kampung Serunai. Selamat sejahtera. Tahniah Ujang, selamat sejahtera, terima kasih. Pada pendapat kamu, mengapakah kamu dipilih sebagai ikon kesederhanaan Ujang? Saya dan rakan-rakan sekampung telah mengambil inisiatif untuk menghasilkan peralatan pertanian yang menjimatkan kos, masa dan tenaga petani. Mungkin usaha ini menyebabkan saya dipilih sebagai ikon kesederhanaan. Apakah faedah yang kamu peroleh apabila mengamalkan kesederhanaan dalam hidup bermasyarakat? Amalan kesederhanaan membolehkan saya hidup selesa dalam masyarakat. Saya juga tidak menyinggung perasaan orang lain. Hal ini menjadikan hubungan saya dengan anggota masyarakat lebih erat. Okey, kamu sudah fahamkan tentang dialog ini dan mengapakah Ujang dipilih sebagai ikon kesederhanaan? Kamu boleh tengok sebabnya dekat sini. Menjimatkan kos, masa dan tenaga petani. Dia mencipta peralatan pertanian. Okey, sebab benda itu menjimatkan kos. Itu maksud sederhana. Okey, sekarang kita nak tengok soalan dan jawapan. Soalan berdasarkan nikmat amalan kesederhanaan itu tadi. Okey, yang pertama, apakah bentuk amalan kesederhanaan lain yang pernah kamu lakukan? Ini jawapan kamu sendiri. Dan kalau ikut jawapan cikgu, contohnya adalah tidak kedekut meminjam barang kepada kawan. Ini maksud sederhana. Dan yang kedua, menggunakan semula kasut sekolah tahun lepas semasa buka sekolah. Okey, itu maksud kesederhanaan yang kamu pernah lakukan. Kamu juga boleh guna contoh lain sama ada tidak kedekut dalam belanja kawan kamu kah? Contoh, kamu ada 2 kawan. Yang seorang kamu belanja share tea. Air share tea yang bubble tu. Lepas tu yang seorang lagi kamu belanja soya bean sahaja. Itu maksudnya tidak sederhana tu. Itu ada kedekut sikit. Okey, boleh faham kan? Dan yang kedua, jelaskan kepentingan amalan bersederhana di tempat tinggal kamu. Dapat hidup selesa dengan mengamalkan kesederhanaan dan menyinggung perasaan dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Okey, jangan lupa tulis tidak sebelum menyinggung. Cikgu lupa tulis tidak dekat sana. Nombor 3, nyatakan perasaan kamu apabila dapat bersederhana terhadap masyarakat. Saya berasa selesa dengan kehidupan bersederhana tanpa mengejar sesuatu yang tidak penting. Okey. Kamu selesa dengan kehidupan bersederhana tanpa mengejar sesuatu yang tidak penting. Maksudnya apabila ada trend-trend terbaru, contohnya beli
Pesek kes yang viral dekat TikTok kah, ataupun botol kah, baju kah, terus kamu nak beli, ataupun fashion rambut terkini kah, terus kamu nak buat. Dalam hidup kesederhanaan, kamu tidak mengikuti semua trend-trend itu sebab bagi kamu, apa yang kamu ada sekarang sudah cukup, terlebih cukup. Sebab tidak perlu meminta sebab tidak perlu kita nak tunjuk kepada orang. Kita nak puaskan hati siapa kan? Kalau tidak kita lah yang rugi sebab semua itu menggunakan duit. Kita kena jimat duit. Okey. Okey, seterusnya kita nak baca bicara berirama. Kamu semua pasti tahu apa itu bicara berirama. Kalau tidak PKP ni, kalau tidak ada COVID ni, kita pasti sudah mengadakan pertandingan bicara berirama dekat sekolah. Okey. Ini kamu akan baca. Kamu akan baca dulu nanti ya. Dan kita tengok terus kepada soalan. Tengok soalan yang kuning tu. Senaraikan bentuk amalan kesederhanaan dalam masyarakat yang terdapat dalam bicara berirama di atas. Okey, untuk ini kamu kena baca. Pastikan kamu kena baca. Kamu kena tingkatkan balik pembacaan kamu. Masa ni lah sesuai. Okey, kita tengok. Tengok contoh amalan kesederhanaan. Perenggan yang kedua, marilah kita bersederhana. Bersederhana bagaimana? Bersederhana dalam perlakuan. Itu contoh amalan kesederhana. Dan seterusnya, yang kedua, perenggan kedua, bersederhana dalam pemakanan. Itu adalah contoh yang kedua. Perenggan yang keempat, bersederhana dalam perbelanjaan. Okey. Yang kelima pun ada, bersederhana dalam penampilan. Dan yang seterusnya, bersederhana dalam pertuturan. Itu adalah contoh amalan kesederhanaan. Dan boleh tulis ini dekat jawapan buku teks, buku aktiviti kamu. Inilah tadi yang cikgu nyatakan tadi ya. Nombor 2, mengapakah amalan kesederhanaan penting dalam hidup bermasyarakat? Kalau kamu tengok dekat bicara berirama petikan ini, ada dinyatakan dekat sana, iaitu perenggan yang terakhir. Contoh, kesederhanaan membawa berkat. Sebab dia penting kan? Dan yang kedua, emosi dan perasaan dapat dikawal. Dan ketiga, hubungan mesra sentiasa wujud. Dan yang keempat, kehidupan masyarakat lebih harmoni. Itu sebabnya amalan kesederhanaan ini sangat penting. Okey, nombor 3, jelaskan perasaan kamu apabila dapat mengamalkan kesederhanaan dalam masyarakat. Ini perasaan kamu. Apakah perasaan kamu kalau kamu dapat mengamalkan kesederhanaan ni? Kamu berasa selesa sebab dalam hidup bermasyarakat kamu tidak perlu berlumba-lumba tanpa menyinggung perasaan orang lain. Kalau kamu tidak mengamalkan kesederhanaan, mungkin kamu boleh menimbulkan perasaan cemburu di kalangan orang di sekeliling kamu. Itu yang perasaan yang tidak baguslah. Jadi lebih baik kamu mengamalkan yang biasa-biasa sahaja. Walaupun kamu banyak duit ataupun kamu kaya kah, tetapi hiduplah dalam kesederhanaan. Okey? Okey, yang keempat, ceritakan cara kamu mengamalkan sikap bersederhana dalam masyarakat. Ini kamu boleh ambil contoh dari jawapan nombor 1 tu dan kamu bina cerita kamu. Sama ada kamu dalam kelas kah, macam mana kamu dalam kelas dengan kawan kamu, ataupun semasa pergi kedai, kamu beli semua barang kah, apa yang kamu suka kamu nak beli. Padahal semua itu tidak perlu pun. Sebab sudah ada kan. Ini kamu ceritakan sendiri. Okey. Dan kalau sudah siap, tahniah. Dan jangan lupa hantar buku di sekolah. Okey. Terima kasih dan jumpa lagi.